siapa solution. Okay, definition untuk concentration measurement. Semasa di sekolah menengah, kamu hanya belajar tentang molarity. Itu adalah satu ukuran untuk concentration, kepekatan. Sebenarnya, ukuran untuk kepekatan boleh dibahagi kepada 5 jenis. Di sekolah kamu belajar yang ni saja, molarity. Bila masuk matrik, kamu tambah lagi 4, iaitu molality, mole fraction, percentage by mass dan percentage by volume. So di sini di matrik kamu belajar 5 jenis ukuran untuk kepekatan. Okay, concentration. Iaitu sesuatu amount solute dilarutkan di dalam solution. Okay, itu concentration. Okay, what means by molarity? Okay, kita recall balik untuk di sekolah menengah kamu dulu. Okay, siapa yang lupa-lupa tu ingat balik. Molarity, simbol dia M besar. Okay, M besar. Define a definition, number of mole of solute per cubic decimeter or liter or solution. Okay, di sini formula dia adalah molarity equals to mole solute. Selama ni di sekolah kamu kata molarity adalah mole per volume saja, betul tak? Tetapi untuk di matrik kita kena tahu mole siapa kamu cari, volume siapa kamu cari, mass siapa kamu cari. You have to specific mole solute ke, mole solvent ke, mole solution. Okay, for your information saya beritahu siap-siap Madam duk sebut solution, solvent, solute tu benda apa? Sebenarnya solution itu datangnya daripada from when solute plus with solvent, you solute, you mix dengan solvent, you produce one solution. Itu bermaksud sesuatu larutan. Contohlah, okay, kamu ada gula. Gula itu adalah solute. You campur dengan air kosong, air itu adalah solvent. You dapatlah air gula. Air gula itulah yang dipanggil solution. Okay? Ini konsep yang kita guna zaman ni. Kalau air kopi campur air jadi air kopi. Maksud kopi itu adalah your solute. Air panas kamu itu adalah solvent. So dapatlah satu air panas tu, air kopi itu namanya solution. Itu kena pegang dulu. Kena faham tu dulu. Bila kamu baca soalan, kamu dah tahu which one is the solute, which one is the solvent, which one is the solution. After you kenal yang itu, baru you boleh settle down about the question in concentration measurement ini. Okay, ini molarity selama ni kamu belajar mole saja, sebenarnya itu adalah mole solute per volume solution. Unit di sini bolehlah macam-macam dia boleh jadi liter boleh, based on the definition, boleh jadi m cube boleh, jadi okay. So di sini adalah final unit untuk molarity, mole per liter, mole per dm cube or m besar. Okay, definition yang kedua, okay, ukuran kepekatan yang kedua adalah we call as molality. Ini benda baru. The symbol adalah m, small letter m. So di sini kamu kena pandai kenal juga dia punya simbol. Kalau dia keluar dalam exam, dia tulis simbol saja, kamu tak kenal simbol itu apa, you don't know which one the formula you want to use. Okay, M kecil, molality is a number of mole of solute dissolved in 1 kilo solvent. Di sini definition dia, sebenarnya kalau you hafal saja formula, you akan automatically tahu dia punya definition. So hafal saja formula, di situ kamu akan tahu dia punya definition. Molality equals to mole solute, masih di atas, mesti unit mole over mass solvent. Bukan volume saya nak mass solvent, pelarut. Okay, ini solute kita panggil apa bahasa Melayu dia? Solvent, pelarut. Solution, larutan. Solute tu apa saya pun dah tahu dah. Bahan larut. Siapa ingat? Mass solvent di sini, ya? Bahan larut. Bahan larut. Pardon? Bahan larut. Okay, solute bahan larut. Okay, good. Bahan larut. Ini pelarut. Ini adalah larutan.
Alright, mass solvent di sini wajib kilogram. Kalau soalan bagi gram, you have to convert into kilogram. Sebab dia nak final unit kita mesti dalam keadaan mol per kg. Ataupun M kecil ataupun you tulis molal. Kami terima, either one. Okay, ketiga. Third type, concentration measurement we call as mole fraction. The symbol is capital letter X. Kalau tulis X saja, already you know itu adalah mole fraction. Mole fraction is the ratio of number of mole of one component to the total number of mole of all component present. Bermaksud di dalam satu bekas you ada katakan komponen H2O. Dalam satu beaker tu lah. Okay, dalam satu beaker tu you ada komponen ammonia. So you boleh cari ratio number of mole satu komponen ini. Mole untuk ammonia. Okay, ratio kepada mole semua dalam ini. Okay, ataupun ratio mole H2O kepada semua mole di dalam beaker ini. Itu panggil mole fraction. Okay, equals to dia punya formula. Mole fraction equals to mole solute over mole solute campur mole solvent. Mesti solute campur solvent. Ini semua terms mesti mole sahaja. Tak ada mass, tak ada volume. Okay, di sini ramai student dia careless. Madam, saya nak buat macam ni boleh? Mole solute over mole solution. Tak boleh yang dia kena asing. Even you tahu, madam, bukan solute campur solvent jadi solution. Yes, tetapi bila kita nak buat formula mole fraction ni, kita kena cari mole setiap komponen satu per satu. So jangan pandai-pandai tulis bawah itu adalah mole solution. You kena cari mole solute siapa, you kena cari mole solvent siapa. Jangan tulis mole solution di sini. Alright. Untuk mole fraction saja saya kata. Untuk mole fraction saja. Okay. Final answer untuk mole fraction tak ada unit sebab dia adalah nisbah mole kepada mole. You cancel out all the mole, then you dapat no unit untuk final answer. Yang penting maximum number untuk mole fraction mestilah 1. Kalau you dapat mole fraction, you kira-kira, madam, saya dapat 1.2 lah. Bermaksud memang salah. Tak perlu saya mark pun memang awak salah. Sebab mole fraction maximum number yang kamu dapat mestilah 1.0. Sebab dia adalah ratio, ratio. So full ratio adalah 1 saja. Kalau dapat 2.5 pun tak boleh. Kalau dapat 0.123, yes, dia tak kisah berapa titik perpuluhan. Tetapi dia mesti 0 point something. Itu panggil mole fraction. Itu cara cepat. Kalau soalan tanya tentang mole fraction, dia tak ada 1 point something. Tak ada 2 point something. Dia hanya 0 point something, 0 point something. Okay, itu kalau pilihan jawapan lah. Cepat untuk kamu check. Right, yang keempat. Concentration measure yang keempat adalah percentage. Mole solute. Kan yang formula tu kan, mole solute atas tu yang kita nak cari je. Yang bawah tu semua ke macam mana? Mole solute atas bawah tak, tu dia sebenarnya maksudkan sebenarnya kat sini kita boleh cari apa-apa pun. Tengok soalan. Kalau soalan cari mole fraction, that means you kena carilah mole solute siapa, mole solute ni siapa, mole solvent ni siapa. Semua kena cari. Okay. Alright. Number 4, percentage by mass symbol. Pardon? Yang mole fraction tu kira dia tak ada unit kan sebab dia just ratio. Ya. Kalau kamu kira dia masih dapat 0.5 full stop. Okay? Alright. Okay. Number 4. Symbol percentage by mass kita guna yang ni percentage weight by weight. Kalau kamu baca di sesuatu label di dalam kamu punya perfume ke, kamu punya botol minyak ke, apalah bahan-bahan, dia akan tulis percentage weight by weight ataupun disebut percentage by mass nama dia. Kalau situ tulis weight/weight. Maksudnya dia nak tengok berapa kepekatan solid yang diguna pakai di dalam sesuatu botol tersebut. Kita tahulah persen ni tinggi ke besar. Alright. So di sini dia masih dalam aspek kepekatan lah, kita tengok berapa alkohol yang diguna pakai di dalam sesuatu perfume tu.
berapa dia punya organik guna pakai dalam suatu compound tersebut. Okay, so percentage by mass macam biasa final answer dia mesti percentage lah, unit percentage lah sebab nama percentage. Okay, is defined as the percentage of the mass solute per mass solution. That means mass solute over mass solution. Di sini macam mana nak cari mass solution? Dia sama ada dia bagi siap-siap dalam soalan mass solution ataupun dia tulis you kena cari mass solute campur dengan mass solvent, you'll get mass solution. Ini sama ada dia bagi siap-siap ataupun you kena cari dengan kaedah macam ni. Dapatlah mass solution. Okay, kalau mole fraction tak boleh macam tu. Mole kena asing-asing sebab dia mole. Mass tak apa sebab kita dah darab dengan molar mass. Okay. So yang ni boleh kita campur. Mass solute campur mass solvent dapatlah mass solution. Okay, unit apa madam kat sini? All the time saya lupa tulis kat situ tolong tambah unit gram kita guna. Unit gram. Okay. Times dengan 100. Saya tertinggal lagi. Awak tambah unit gram times dengan 100 di situ. Okay. Sila tambah gram per gram times 100. Kalau tak times 100 macam mana nak dapat percentage kan? Right? Okay. Seterusnya yang kelima. Kalau kamu baca mana-mana label pun juga dia masukkan dalam keadaan kalau tengok botol organik lah dalam keadaan liquid, dia juga ada labeling di situ percentage volume by volume. V/V bermaksud itu adalah percentage volume. Itu juga ukuran untuk kepekatan jenis yang kelima. Okay, define as the percentage of volume of solute in milliliter per volume in milliliter. Di sini wajib kita guna ml. So dalam dia bagi liter, convert into ml. Volume solute over volume solution. Ni pun sama. Kita boleh cari volume solute. Nak cari volume solution tambah volume solvent. You'll get volume solution. Also can. Hanya mole saja saya kata tak boleh. Alright. Times 100. Saya lupa lagi darab. Tertinggal lah tu. Tambah ml over ml times 100. As usual, dia punya final answer is percentage here. Okay. So ini saja formula. Ini sahaja. Okay. 5 formula untuk concentration measurement. For the first time you agak susah kamu nak hafal. Tetapi selalulah buat latihan, lama-lama diingatlah. Okay. Setiap kali nak buat latihan tu tengok formula. Setiap kali nak buat latihan tengok formula. Okay. Takut nanti salah. Lama-lama dia duduk tenung, dia akan ingatlah. Okay, kita try pergi kepada soalan. Awak tolong salin, hadam apa yang saya nak cakap. Okay. Ada 5 contoh. 5 contoh ini akan diguna pakai kamu nak jawab soalan tutorial sekejap lagi. Tutorial tu dah diberi dah dia punya final answer. Tetapi saya nak tengok working kamu tu. Betul tak pemahaman awak macam saya ajar? Alright, kita pergi yang pertama. Warna lain. Ambil mood baru, warna hijau lah. Okay. Okay. Look at the first example, calculation of concentration measurement. Okay, kita tak tahu saya nak calculate ni untuk siapa. Kita ada 5 jenis. I don't know which one saya nak try jawab soalan tersebut. Okay, kita tengok yang pertama. What is the molality of solution prepared by dissolving 32 gram of calcium chloride into 71 gram of water? Given for you, molar mass calcium chloride 110.98 gram per mole. Soalan di sini tanya molality. Tanya molality bermaksud dalam tangan kena tahu formula molality. Okay. Sebelum nak menjawab, tolonglah kenal dulu siapa your solute.
your solvent and your solution. Okay. Solid siapa di sini? Okay. Untuk pengetahuan awak, normally solvent tak dinyatakan di dalam soalan. Solvent kalau tak dinyatakan dalam soalan, all the time assume solvent kamu adalah water. Kenapa kita kena assume, kena kenal? Sebab nanti kita nak cari mass dia. Macam mana kita nak tahu molar mass dia? Kita tak kenal siapa solvent. Alright. So, kalau dalam soalan tak dinyatakan solvent, terus assume your solvent adalah water, which is H2O. Andai kata dia dah stated dia punya solvent, tak bolehlah guna H2O. Guna apa yang diberi. Okay. So di sini, adakah diberi, dia kata dia dissolvekan kalsium di dalam water. Ini beaker, ini water. Dia dissolvekan kalsium chloride di dalam water. Berdasarkan lukisan ini, saya dapati siapa solute? Yes, kalsium chloride adalah your solute. Yes, your solvent adalah H2O. You larutkan dia punya solid tersebut, dapatlah satu larutan dinamakan calcium chloride solution. Okay, kopi campur air jadi air kopi. Macam ni lah, calcium chloride campur water will become calcium chloride solution. Okay, bila dah kenal, cantik lah, baru kita boleh proceed. Okay, kalau kita nak tengok molality, kita tulis dulu formula molality. Sebab kenapa kita nak tulis formula dulu? Sebab kita nak tahu apa yang kita nak cari. Duk cari tak guna. Macam kita waste time sajalah. So kita tulis dulu dia punya formula. Mole solute over dengan mass solvent. Jangan tulis macam ni saja. Tulis siap-siap dia punya unit. Sebab student selalu careless unit. Tak tukar, tak convert. Itu common mistake lah. Solvent saya nak unit apa? Kilogram. Okay. Di sini awak cari. Oh, kita kena cari mole solute. Diberi tak solute? Solute saya adalah kalsium chloride. So dia bagi adalah 32 gram. So saya kena cari mole solute. Okay, and subscript CaCl2. And itu mewakili number of mole. Saya malah nak tulis, saya tulis simbol. Diterimalah. Okay, cari mole macam biasa, mass bahagi dengan molar mass. Berapa? 110.98 will become 0.2883 mole. Di sini saya kata, semasa working ambil 3 ataupun 4 decimal places. Okay, jangan round off jadi 29 madam. No, not 0.29. Nanti dia akan bagi kat kamu distractor, kamu pilih nombor tu. Bahayalah. Okay, kemudian solvent. Mass solvent saya. Mass solvent. 271. 271 nak convert kepada kilo. 0.271 kilo. Settle down dan baru you substitute into this formula and you get the answer is, gantilah nanti. Okay, you akan dapat 1.06 mole per kg. This is your final answer here. Okay, substitute mole. Ya. Ada tak kalau dia bagi contoh, kan mass solvent tu selalunya dia akan bagi dalam gram ataupun kg kan. Ada tak soalan kalau dia bagi solvent tu tapi dia bagi dalam liter? So far tak ada lagi. Okay, sebab dia tengah pusing soalan kat tempat lain. Dia tak pusing dekat unit tau. Dia pusing, dia suruh kamu cari berapa amount water di dalam tersebut. Itu boleh cari. Wait, apa?
Okay, so di sini final answer ambil 2 decimal places. Right, nanti tulis M kecil bukan meter dia adalah molal. Okay, itu final answer untuk question number 1. Number 2. Okay, how many gram of glucose must be dissolved in 563 gram of ethanol to prepare 2.4 exponent negative to M solution? Nampak? M solution ini nampak M kecil bukan meter itu adalah molal. Guna M, dia boleh guna molal, dia guna mol per kg. Okay, so sekarang I want to ask you, siapa solute, siapa solvent, siapa solution? Solutnya siapa? Glucose. Yes, solutnya adalah glucose. Solution Solvent? ethanol. Solvent ethanol. Solvent ethanol. Yes, solvent ethanol. So solution dia adalah ethanol solution. Alright. Okay, bila dah kenal, cantiklah. Kita nak cari how many grams. Bermaksud kita nak cari mass Mass glucose. solvent. Mass solvent? Mass solvent? Mass solute? Silap-silap. Right. Kita nak cari ini. Question mark yang di situ. So macam mana kita nak buat? Kita tulis dulu formula. Molality equals to mole solute unit mole over mass solvent. Okay. In kilogram. So molality telah diberi 2.4 S1 dan negative 2. Mole solid kita nak cari over solid, sorry. Mole solid di sini. Alright, mass solvent 563 exponent negative 3. Okay. And then you dapatkan mole, dah dapat mole solute. Nak cari mass. Macam mana? Bersama darab dengan molar mass glucose. Alright. Nanti dapatkan kat sini cari mole solute. 0.0135. Awak nampak? Saya tak ambil 0.013. Madam, kenapa madam tak ambil ni saja? Sebab ini kan 3 decimal places. Jawapan saya, kalau saya tukar jadi eksponen, saya tukar jadi eksponen, dia baru dapat 1.3 eksponen negatif 3. Sorry, negatif 2. So tak cukup dia punya decimal places dekat sini. Sebab tu all the time kalau saya calculate, saya akan tukar jadi eksponen. Bila eksponen dia selamat, kita akan nampak berapa decimal places di situ. Okay, sebab tu saya tambahkan lagi, saya akan dapatlah 1.35 eksponen negatif 2. Okey lah. Alright? Okay. So di sini saya padam. Saya tunjuklah. Okay. So, darat molar mass glucose adalah 180. Tolong kira balik, betul tak glucose nak kira? So, your final answer mass will become 2.43 gram. This is my answer. Tolong check balik, betul tak? Mr. Amir. Dia punya MR glucose 180. Okay? So, the answer is 2.43 gram. Enough 2 decimal places. Saya nak math di situ. Okay, we proceed to question number 3. Yes, question number 3 yang saya nak ajar. Yang ni sebab kita guna direct formula. But untuk question number 3, kita akan start assumption. Boleh Alright. Kita akan start assumption. Macam mana kita nak buat assumption di sini?
Alright. Calculate the molality of 5.86 molar ethanol solution whose density is 0.927 gram per mil. Awak nampak dia tak bagi langsung tentang mass solute ke, volume solute ke, volume solution. Dia bagi adalah nilai ini adalah nilai kepekatan. Ini also nilai satu density. Dia tak bagi spesifik. Tak macam tadi, dia bagi kita gram ethanol, awak nampak? Dia bagi gram water. Dia bagi gram calcium chloride. Right? But yang ni, bila baca semua the whole question here, tak ada pun dia bagi tentang ini molarity ethanol, kepekatan, concentration measurement, density solution. Solution juga, dia tak bagi untuk solvent ataupun solute. Maklumat solute dengan solvent tak ada langsung. Alright? Bila dalam soalan maklumat tentang solute atau solvent tidak diberi, does not given for you, that means you have to use assumption. Kita kena buat andaian. Okay, andaian dia banyak aspek wak. Andaian dia banyak. Kita nak andai daripada sini pun boleh, nak andai daripada aspek pertama boleh, nak andai daripada aspek kedua pun boleh, tak kisah. Tetapi saya tunjuk satu cara je lah kat awak. Okay. Mungkin kamu nak study lagi, kamu nak tanya saya, boleh. Alright. Bila nak buat assumption? Nak buat assumption apa, madam? Okay. First of all, keluarkan dia punya apa ni? Dia punya formula untuk molarity, formula untuk density. Itu the first step. Okay, first step. Keluarkan formula untuk data yang diberi. Okay, formula yang pertama molarity. Saya pun keluarkan. Molarity, mole solute over volume solution. Ini solution saya buat SOL N ke atas. Alright, di sini saya tulis siap mole dengan liter. Sebab saya tak nak confuse apa yang saya assume tu unit apa. Okay, formula yang kedua adalah density. Density solution. Density for your information, dia boleh bagi tau. Density untuk solvent boleh. Density solute pun boleh. Density solution pun boleh. But for this case, dia kata ethanol solution whose density, maksudnya density ethanol lah. Density ethanol solution tersebut. Okay. So di sini saya tulis betul-betul density itu density apa. Dia boleh trick kamu dekat situ. Kamu faham ke tidak? Density ini density solute ke? Density solvent ke? Density solution. Di situ dia tengah menguji kamu. Okay? So di sini density solution, that means bila itu solution, ini pun mass solution. Over, ini pun volume solution. Faham? Sebab tu kita kena tahu density siapa? Andai kata di sini adalah density solute, madam. Saya baca density solute. Kalau itu density solute, mass di sini also mass solute. Volume di sini also volume solute. Dia mesti sama. Dia tak macam molar, dia tak macam formula yang lain. Bercampur-campur. Ada solute, ada solvent, ada solution. But untuk density, dia mesti sama. Kalau since one adalah solution, all tu itu adalah solution. Selama ni kalau di sekolah kamu belajar density apa? Di sini kita kena stress out. Bila masuk matrik kita kena stress out itu density siapa. Sebab kita nak tulis nanti bukan nak tulis density saja. Saya tak nak you tulis density equals to mass over V. Ini yang sekolah punya. Bila masuk matrik kita kena tahu density siapa. Ini mass siapa. Ini volume siapa.
Okay? Supaya kita tak salah masuk formula. Itu saja what function disuruh kita tulis tu, stated. Kan? Saya kena padam dulu. Saya nak tunjuk. Alright. Okay. Kita teruskan dengan lepas kita dah tulis. Madam nak, okay, kita dah ada 2. Kita akan pilih. Dan second step kita pilih. Dari aspek bila dah tulis formula, kita pilih. Sama ada nak formula yang pertama kita assume atau formula yang kedua kita assume. Awak nak yang mana? Dua-dua pun pilih. Awak, kalau awak pilih daripada formula pertama, you assume bahagian denominator. Bahagian bawah. Ini panggil ni, assume bahagian bawah sini. Jangan assume bahagian atas. Okay? Numerator ni. Denominator kita assume. Kalau you tengok formula yang kedua, you assume di bahagian denominator ini. Volume solution. Di sini saya lupa tulis dia punya formula lah awak, unit. Gram per mil kan di sini. Dia guna gram per mil. So di sini mesti gram. Di sini mesti unit mil. Kalau dia guna gram per liter, sini gram, sini liter. All the time ikut dia punya data. Bukan ikut suka kita. Faham Okay, so di sini andai kata saya nak assume daripada formula yang pertama. Okay. So saya akan tulis, saya assume dari formula yang pertama. Bermaksud saya assume volume solution adalah sama dengan 1 liter. Kenapa madam ambil 1 madam? Kenapa madam tak ambil 2? Sebenarnya assume ini boleh number. Faham tak awak? Awak nak ambil 2, awak nak ambil 3, awak nak ambil 0.5, ikut suara awak, 1000, sejuta, tak kisah. Okay, kenapa saya ambil 1? Sebab saya nak mudahkan pengiraan saya without using calculator. Okay, congak saja. So saya ambil volume solution adalah 1 liter. Sekali saja assume. Jangan assume banyak-banyak. Saya nak yang ni saja pernyataan saya assume. So, you substitutekan assumption kamu ini. Okay, substitute yang ini di dalam formula 1. Okay, so kalau saya assume, okay, kata tulis molarity mole solute over volume solution. Okay. So molarity diberi berapa? 5.86. Mole solute saya tak tahu madam. Allah Akbar. Conteng mata dah. Okay. Mole solute saya tak tahu. Kekalkan. Volume solution awak dah assume tadi. Alright, awak dah assume tadi 1 liter. Masukkan je 1. Nampak? Kalau kita ambil nombor mudah, so di sini kita dapat conclude mole solute adalah sama dengan 5.86 mole. Sebab tu saya ambil 1. Kalau awak ambil 10, awak gantilah 10 kat sini. Dia jadilah 58.6. Okay? Saya tak nak ambil nombor yang susah-susah. Saya ambil 1 saja. Awak nampak daripada assumption, saya dah dapat data tentang solute. Itu assume sebab apa? Kita tak ada data tentang solute dan solvent. So after assume, I will get solute or solvent data. So saya dah dapat dah mole solute. Okay. So sekarang, kalau saya dah dapat mole solute, okay, apa yang madam nak buat lepas tu? Okay, baru back to basic, iaitu baca soalan. Second step, fokus kepada soalan. Focus question. Dia nak cari apa? Molality. Kenapa kena fokus? Sebab saya nak tahu apa saya nak cari selepas itu.
Tadi first step saya cari sebab saya nak assume siapa dan saya nak dapatkan maklumat solute ke solvent. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, fokus kepada question. Saya nak cari molality. Apa formula molality? Mole solute over mass solvent. Mole solute over mass solvent. Kalau kita analyze this formula, mole solute already we get, iaitu 5.86. Betul tak? So now your problem adalah you start dekat, you tak tahu mass solvent, kita tak ada data tentang solvent. Okay, so macam mana saya nak buat ni? Okay, so bila kita pangkah, that means kita start. Bila kita start, bermaksud kita kena guna formula kedua yang diberi dalam soalan, iaitu density solution. Tadi kita dah manipulate data yang pertama, iaitu about molarity 5.86. Now kita nak manipulate the second data, which is density 0.927. Kita tak manipulate lagi, kita tak guna lagi. So what you should do, back to basic, density solution, tulis semula equals to mass solution over volume solution. Tulis siap-siap dia punya unit supaya kita tak keliru. Alright, density solution telah diberi dalam soalan, iaitu 0.927 equals to mass solution. Ada tak? Tak ada. Saya tak tahu apa pun mass solution. Kalau saya analyse dekat atas, tak ada pun saya tulis mass solution. So tulis semula mass solution in gram. Volume solution ada tak? Ada. Kat mana? Dekat kita assume. Awak nampak? Kita assume untuk dapatkan secara keseluruhan data. Jangan duk assume banyak kali. Jumpa lagi assume. Assume lagi tak nak. Saya nak ayat assume sekali saja kat atas ni. So assume itulah kita guna pakai banyak kali. Alright. So volume solution adalah 1 liter. Kamu nak unit ml. So liter kepada ml, you have to time by power of 3, right? So we become 1000 mil here. Jangan letak 1. Di situ kita silap. Di situlah kamu nak salah pun nanti. Okay, kamu assume dalam keadaan liter. So you convert into mil sebab density adalah per mil. So you dapat 1000. So di sini automatically you dapat mass solution adalah 0.92. Berapa? Darab lah kan? Kita akan dapat 927 gram. Inilah mass solution saya. 0.927 darab dengan 1000, dia akan dapat 927 gram. Okay, madam. Saya nak mass solvent. Tadi saya start dekat mass solvent, madam. Tu baru mass solution. Macam mana nak cari mass solvent? Kita tahu mass solution equals to mass solute campur dengan mass solvent. Bila kata tak jumpa lagi madam. Duk start lagi. Duk start macam tu. That means you kena relatekan apa relationship antara solution, solute and solvent. Okay, mass solution berapa? 927. Mass solute tak ada kan? Tetapi boleh cari tak? Boleh. Sebab kita ada mol nak tukar mass darab dengan molar mass. Okay, so di sini mol solute darab dengan mol solute darab dengan MR. Dapatlah mass. Okay. Darab dengan MR solute. Dapatlah mass. Di sini mass solvent you can find by your own. Okay. Berapa mol solute tadi? 5.86.
Okay, solute kita tadi siapa awak dah kenal pasti tadi solute kita adalah etanol. Okay, etanol tadi 80 kan? Sorry. Etanol. MR etanol C2H5 24. Berapa etanol? C2 24 tambah 5 tambah 16 tambah 1 jadi 46. So di sini darab 5.86 kita akan dapat. Okay. Di sini 927 equals to 5.86 darab 46 tambah dengan mass solvent. So you'll get mass solvent equals to 927 tolak 269.56. Okay, 927 tolak. Answer will become 657.44 gram. Baru dapat mass solvent awak. Awak nampak? Dia kena ambil nafas sikit. Nak jawab soalan memang kena hati-hati. Saya pun kalau saya buat satu. Supaya saya tak bercampur aduk mana solute saya, mana solvent saya, mana solution saya. Kalau you faham, you akan seronok buat soalan ni. Okay? Ikut je saya step by step. Apa nak buat? Okay. So dah dapat mass solvent, start lagi tak? Dah tak start, dah boleh jawab. So, third step baru kita answer the question. Okay, tadi kita fokus dulu kat question kita nak apa. Okay, second step kita fokus dulu kat soalan kita nak apa. Buatlah formula yang kita nak tu. Soalan tak nak molality. So, okay. Molality, mole solute, tulislah banyak-banyak kali pun. Okay, lama-lama ingatlah. Okay. Saya pun kadang-kadang bukan tak ingat. Tertukar juga. Okay, sebab jumpa ni pun semester 1, semester 2 benda lain pula. Mole solute 5.86 mol over mass solvent dalam gram yang, so kita akan bahagi dengan will become 0.6574 gram. Okay, sorry, gram apa? Kilogram. So 5.86. You get the answer is 8.91. Unit apa? Dah tulis dah tu kat atas. Mol per kg ataupun M kecil. Molar boleh, tak ada masalah. M kecil. So this is your final answer. Any questions? Madam, Ada tak nak tanya apa-apa? Ya. Kalau soalan assume ni dia ada jawapan yang spesifik ke sebab macam student assume lain-lain? Okay, sebenarnya bila setiap student dia akan assume tempat yang berbeza-beza. Final answer tetap sama awak. Working berbeza tetapi final answer adalah sama. So don't worry kalau kawan-kamu tak sama dengan kawan-kamu, tak apa. Kalau final answer dapat, awak dapat, dia dapat. That means tengah betul. Okay. Kalau kami marking pun kami akan marking, oh final answer ni betul ni. Mesti working dia tengah betul. Tapi di situ kita tengok balik lah. Selalunya normally kalau kamu dapat memang full mark lah di situ. Okay, ada apa lagi nak tanya? Macam mana? Madam. Okay. Ya. Madam. Ni ada Ya, ya, ya. Soalan ni berapa markah? Oh, ada orang tanya ke? Hmm. Kalau dia subjektif, dia banyak wak yang ni. More than 4-5 marks. Tetapi kalau dia dah jadikan objektif, kalau jadi objektif, kita tak pastilah berapa markah dia kan. Sebab objektif A, B, C, D je. Tetapi kalau dia jadikan subjektif,
more than 4 or 5 marks. Mungkin 6, mungkin 5. Dia banyak. Okay. Assumption confirm dapat 1 markah. Kami nampak je you tulis assume, kami akan bagi 1 markah. Tak tulis assume bermaksud budak tu dah tengah sesat lah tu. Dia tak guna assume tu. Okay. Dan adalah markah-markah substitute dia yang lain. Okay, ada lagi tak nak tanya? Boleh try salin dan fahamkan balik. Okay, kalau saya tak nak tulis juga, tulis dulu final answernya apa, balik try kira. Okay. Kita boleh proceed lagi ke? Buat tengok ni. Kita nombor 4 Ikutkan saya nak sampai nombor 5, tapi saya takut kamu dah rasa berat. Ni dah ke mana kan. Okay, sebab saya nak kamu ambil, tarik nafas, slow, masuk. Tarik nafas, masuk. Attendance isi sekali kan? Sekarang boleh isi attendance sekali lagi. So bermaksud semalam dah ada 1 jam. Tadi dah pukul 11 lebih 1 jam. 12 lebih 1 jam. Saya nak ada 3 nama kamu di dalam setiap jam. Boleh isi sekali lagi. Sambil-sambil buka. Tutorial juga. Nanti saya tak perlu isi dah lah bila BKP yang rasmi tu dah okey, saya tak suruh isi dah lah. Ini backup je. Kalau anda kata dia jam lagi, kita guna attendance ni. Sebab saya tengah, bila kamu isi, saya tengah masukkan dalam link. Saya terus masukkan. Sebab saya nak detect siapa yang hadir dan tak hadir. Siapa yang tak inform saya tu bermaksud dia meng-MC-kan dirilah, dia memontingkan dirilah. Inform saya kalau you ada masalah, saya tak dapat join apa sebab ni ke. At least saya maklum, okey lah, tak ada masalah. Saya suruh je kamu isi attendance, tak ada hal apa pun. Okay, nombor 4, boleh tak kalau saya lepaskan dekat awak. Okay, kemudian you try by your own. Kemudian nanti saya try mark sikit. Bolehkah? Okay, saya baca dulu. Peroxide is powerful oxidizing agent used in concentrated solution, in rocket fuels and in dilute solution as hair bleach. Eco solution H2O tu, hydrogen peroxide memang famous lah, satu organik yang